Okey, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. yakni kita usaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sebelum pada ni dalam surah Al-Asri Allah menceritakan bahawa kebanyakan manusia sentiasa berada dalam kerugian dan akan dapat tak ataupun dijauhi ataupun tak tergulung pada gulungan dia orang yang rugi. Pertama, dia orang beriman. Yang kedua, melakukan amalan yang soleh. Yang ketiga, dia juga pesan hajak selepas dia dapat berkebaikan tentang kesabaran dan tentang kebenaran, iaitu agama. Oleh kerana itu tuan-tuan, hari ini kita sambung surah At-Takatsur. Tuan-tuan, ialah surah yang ke-102, mempunyai 8 ayat. Dan tuan-tuan, surah ni digelar sebagai surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah, yakni yang berada di Mekah. Dan tuan-tuan, surah ni juga diturun selepas pada surah Al-Kautsar, iaitu Inna a'tayna kal kautsar. Adapun perkataan At-Takatsur memberi makna bermegah-megah. Menunjuk kata lebih. Betul tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Kata Allah, kamu telah dilalaikan oleh kemegahan. Yakni tuan-tuan, megah dengan sebab tuan-tuan memperbanyakkan harta, anak cucu, pangkat, derajat, kenamaan dan semua yang berkaitan dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan, kalau segi ayat Al-Quran dulu, tuan-tuan, inilah satu-satu surah yang tuan-tuan mula dengan hamzah qata'. Apa makna hamzah qata'? Hamzah yang terima baris. Biasanya tuan-tuan, kita jumpa awal ayat Al-Quran, awal surah baca al ni tuan-tuan ialah alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi di sini tuan-tuan, dia bukan hamzah wasal, dia hamzah qata'. Kalau ayat lain, kalau kita sambung dengan bismillah, al tu tak baca. Bismillahirrahmanirrahim, milham.
Tapi mai tang alha kita tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, milhakumut taka, tak boleh. Pasal apa? Sebab tuan-tuan, hamzah yang ada pada alha tu hamzah kotak, hamzah yang ada baris. Nah. Kadang-kadang orang nak perkena, kita nak tengok faham tak faham, reti tak reti, dia kata hang baca bismillah sambung dengan awal surah Alhaakumut Takasur. Dia nak tengok kita perasan tak perasan. Kita pun bacalah bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takasur. Awal-awal lagi. Orang panggil perangkap. Nah. Okey, ada pun tuan-tuan, segi terjemahan tadi tuan-tuan, Allah kata kamu akan sentiasa dilalaikan, tuan-tuan. Bila ni nak lalai tuan-tuan? Kait dengan ayat sebelum pada ni tuan-tuan, iman, tuan-tuan, amalan soleh, dan tuan-tuan pesan, hajak tuan-tuan sama ada diri dia ataupun orang lain tentang kesabaran dan juga kebenaran. Maka tuan-tuan, apabila tak ada iman, korang iman, amalan pun tak berapa, nak hajak orang buat baik pun tak, ke arah tuan-tuan nak buruk lagi banyak, maka Allah kata akan berlakulah manusia tuan-tuan bermegah-megah dengan tuan-tuan memperbanyakkan harta dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, apabila iman kurang, maka menyebabkan manusia tuan-tuan duk nampak dunia yang dia sedang berada ni tuan-tuan berlawan-lawan, tuan-tuan, di antara satu sama lain, dan lawan tu pula tuan-tuan untuk nak menunjuk-nunjuk, memegah-megahkan. Nah, dan tuan-tuan, sifat megah ataupun tuan-tuan nak berlawan-lawan ataupun nak tunjuk kata lebih ni dilarang oleh syarak. Nah, dilarang oleh syarak. Betul tuan-tuan, siapa pun tak kira, apabila dia ada lebih sesuatu, kena jaga. Harta ke, kenamaan ke, kekuasaan ke tuan-tuan, kekayaan ke, ilmu pengetahuan ke, peminat pengikut ramai ke, anak banyak ke, semua ni tuan-tuan boleh dia rosak. Bila tak menepati hukum syarak, bila kita duk mengiyakan, sehingga sebahagian tuan-tuan nah melanggarkan hukum ahkam Allah. Tu lagi lah tuan-tuan. Walaupun tak langgar, tapi apabila jumpa dengan member tuan-tuan nak tunjuk lebih pun dah salah. Nah, tak sah kata banyak tuan-tuan, satu orang Allah bagi dia ilmu banyak, jumpa member tuan-tuan, nah sama-sama mengaji, sama-sama jadi guru. Nah, soalan tu tuan-tuan, soalan nak maklumat ke ataupun soalan nak tunjuk kata lebih. Nah, dia tanya member dia ataupun orang baru kenal, ngaji mana? Tak ada, saya ni sekolah menengah ya, sekolah agama biasa ya. Tu kah? Tu kau tu tuan-tuan, jawapan tu kau tu tuan-tuan ke arah mana? Nah, kita ni semua meja ni, semua ni nah al-benai tu, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, itu secontoh dalam hal agama. Dunia pun sama. Nah, ni anak apa orang ni? Kami ni baru seorang, tu pun menikah 5 tahun 6 tahun baru Allah bagi. Saya 8 dah, ni nak mai pula seorang. Cakapan tu ke arah mana? Allah tahu. Nah, tu tuan-tuan. Begitu juga dalam hal-hal lain. Nah, patut anak saya hak ni, anak saya hak ni, anak saya ni. Bila tu nak tunjuk tu tuan-tuan, bila anak tu ada kelebihan. Nah, tapi kalau anak tak ada kelebihan, agak-agak nak cerita dah tuan-tuan. Tak. Hak seorang tu penagih, hak seorang tu dalam penjara, hak seorang tuan-tuan duk nak cerita dah tu. Tak cerita. Nak cerita hak mana? Hak lebih Nah, maka kena jaga. Dan tuan-tuan, apabila sebut segi umum tu, tapi di sini nah dia utama dalam dua hal. Satu tuan-tuan ialah kekayaan, tuan-tuan, nah kekuasaan. Satu lagi tuan-tuan dalam bab tuan-tuan ahli keluarga yang ada kejayaan, ada yang ada kejayaan dalam hal dunia. Dan manusia ni tuan-tuan akan pulun dalam bab harta ni, kata Nabi, lau kana ibnu Adam,
kalaulah bagi anak Adam ni tuan-tuan, satu lemah tu tuan-tuan emas, ni umpama saja, manusia akan usaha lagi tuan-tuan, nak satu lemah lagi tuan-tuan, satu wadi tu penuh emas juga, dan akan usaha lagi sampai tuan-tuan tiba-tiba hatta dzurtumul maqabir, sehingga tuan-tuan nah dia berkunjung ataupun tuan nah dia menziarah ki kubur. Ziarah di mana tuan-tuan? Mati, bukan dia pergi ziarah. Nah, sebab tu tuan-tuan, apabila seorang itu tuan-tuan terpengaruhi dengan dunia, dia akan pulun hal dunia sehingga tuan-tuan tak sempat nak taubat, tak sempat nak buat baik, tak sempat nak buat kebajikan, tengok-tengok mati. Saya contohlah tuan-tuan, kalau satu orang, nah ni contohlah, tuan-tuan umur dah 85, ni contohlah nah, lagi ada 85 dan ni tak rasa lah, contoh saja. Tuan-tuan, dia umur 85 dan tuan-tuan Allah bagi dia daripada muda, tuan-tuan dia berjaya, selepas dia pincin dia masih lagi tuan-tuan berjaya dalam segi kewangan, perniagaan. Kalau kira-kira tuan-tuan dalam Malaysia ni, dialah salah satu orang yang tuan-tuan kaya jutawan, 1 sampai 10. Tuan-tuan, contohnya lah. Tetapi tuan-tuan, dia masih lagi duk pulun aktif dalam untuk perniagaan dan sebagainya, untuk dapat income masuk sehari beratus-ratus ribu. Tetapi malangnya dia ni tuan-tuan, dengan agama tak berapa. Ini contohlah tuan-tuan, satu syarikat demi satu syarikat dia buka, dia tambah, bukan kata dalam negara, luar negara. Nah, maka tuan-tuan, sampai dah tuan-tuan akhirnya mati, tak sempat nak sempurna agama yang dia korang kerana pulun dalam hal dunia. Nah, begitu juga dalam hal lain tuan-tuan, dalam bab kekuasaan, dalam bab tuan-tuan kenamaan. Semua orang tuan-tuan kaya tak nak dah, tapi nak kenamaan pula dah. Nah, habis tak apa, duit aku banyak, asal aku nak title nama ni, nama nak gelaran ni, habis berapa pun pulun tuan-tuan, sehingga langgar hukum akam Allah. Ada? Nah, maka tuan-tuan, manusia ni kata Nabi, apabila tuan-tuan nah gelap mata, kalau kita panggil gelap mata lah bahasa kita nah, dengan dunia ni tuan-tuan, sampai mati. Dan tuan-tuan, sebab itulah kata Nabi, dulu aku larang kamu menziarahi kubur pada peringkat awal dalam Islam. Nah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu. Pasal apa? Awal-awal Islam ni tuan-tuan, orang Arab ni dia ada satu sifat tuan-tuan. Nah, sifat apa tuan-tuan? Mengerau. Tuan-tuan. Nah, apabila tuan-tuan ada orang mati, apabila pergi ziarah kubur tuan-tuan, mengerau tuan-tuan, patut cakap lebih-lebih. Nah, ungkit. Kalau hang tak ada baik aku mati bersama lah, pasal apa hang pi dulu kita mati sama, ataupun aku pi dulu, tu kata-kata tu orang panggil amalan jahiliyah. Dan benda ni ada tuan-tuan, masih setengah orang terbawa-bawa. Sebahagian tuan-tuan agama Hindu lah, nah sebahagiannya nah mengarau ni tuan-tuan, Allah tarik rambut, nah tarik baju, koyak baju. Maka Nabi larang. Tapi selepas pada iman, kekuatan sahabat tuan-tuan dah kuat dah, maka Nabi kata, nah fazaruha, sekarang Nabi kata pilah ziarah kubur. Pasal apa? Fa innaha, kita pergi ziarah kubur ni tuan-tuan, nah tazhadu fid dunya wa tuzakkarukum al akhirah. Apabila kamu pergi ziarah kubur ni, dia dapat dua benda. Satu, menyebabkan kamu zuhud dunia. Tuan-tuan nak fikir hidup lebih-lebih, bergaya-gaya, bermegah-megah tu dia korang. Pasal apa? Tu duk tengok satu hari kita akan pergi situ, bukan bawa apa pun. Tuan-tuan, kaya, hebat, pangkat, kuasa tabana sama ya tuan-tuan, kapan kosong. Nah, tuan-tuan, tak ada lebih pun. Tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, apabila tuan-tuan, nah dia nampak tadi menyebabkan teringat tuan-tuan tentang akhirat, menyebabkan dia tuan-tuan buat bekalan, tuan-tuan tambah tuan-tuan kebaikan dan juga taubat dengan Allah. Itu salah satu kelebihan ziarah kubur. Tapi kena jagalah peraturan adab-adab supaya tak berlaku fitnah. Kalau tak, jadi haram balik. Hidup bergaul lelaki perempuan, aurat tak jaga, nah dan sebagainya.
Dan sememang pun tuan-tuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas pada kita mati ni tuan-tuan, 3 benda yang ikut kita. Selepas ada kita mati tuan-tuan, 3 benda ikut kita. Yatbi'ul mayyit salasatun, fayarji'u isnan wa yabqa ma'u wahid. Maka balik 2, tinggal 1 duduk dengan kita. Yang ikut kita siapa tuan-tuan? Yatbi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Tuan-tuan, kita mati 3 benda ikut kita: harta kita, ahli keluarga kita, amalan kita. Tuan-tuan, tu pun tuan-tuan, jenazah kita pun bukan muat kereta kita dah, muat kereta jenazah. Tuan-tuan, kereta kita orang lain bawa dah, tapi pi juga, pi tan kubur tu pi juga. Tuan-tuan, ahli keluarga kita pun pi juga. Tuan-tuan, amalan kita yang kita buat pun pi sekali hari tu, tapi 2 balik. Siapa? Ahli keluarga balik, harta balik. Yang bersama kita sebenarnya amalan kita. Tuan-tuan, secinta-cinta, sekasih-kasih tak mana pun tuan-tuan, tak ada siapa nak duduk dengan tuan-tuan di kubur. Saya ni tak ada lah, cinta hang ni tak ada lah, hang mati mana pun tak menikah lain dah. Tu tuan-tuan, tak kira lah lelaki ke perempuan. Tapi tuan-tuan, selepas mati cuba pergi tidur dengan kawan tu tulis 7 hari, 10 hari, sebulan, boleh tak? Hari molor pun tak pergi dah. Tak sah kata orang perempuan dia dalam ada hak lelaki ni. Boleh tuan-tuan, anak je nak kata sayang mak pun tak juga tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, suruh kita buat bekalan, jangan keterlaluan, jangan terpengaruh sehingga tuan-tuan kita gagal. Dan kata Nabi lagi tuan-tuan, apabila manusia ni dah berumur, cakap pasal kita dah tua, maka tuan-tuan akan berlaku pada anak Adam tu 2 benda. Orang ni tuan-tuan dah berumur ni, dia akan jadi 2 benda, kata Nabi. 1 al-harsu, yang kedua wal amalu. 1 tuan-tuan, apabila umur dah lanjut tuan-tuan, dah berumur, 1 golongan tuan-tuan, dia akan bersungguh-sungguh pulun dalam hal ibadat, kerana dia tahu dah dia dah hujung. Tuan-tuan, dia akan memperbaiki, dia akan tinggal sebahagian tuan-tuan keseronokan tuan-tuan, keinginan dunia, maka dia patah balik ke amalan ibadat, ketaatan. Ada 1 golongan lagi tuan-tuan, semakin berumur semakin tuan-tuan alik leka lalai dengan hal agama, duk pulun hal dunia lagi. Pasien hok menego, pasien tuan-tuan hok pi berjalan merata, tuan-tuan. Pasal apa? Tuan-tuan, 2 golongan Nabi sebut dah. Kita nak golongan yang pertama. Apabila Allah dah melanjutkan usia kita tuan-tuan 40, 50, 60, maka tuan-tuan kita buat persediaan. Bukan tinggal hal dunia, tapi tuan-tuan kurangkan hal dunia. Yang duk lebih-lebih. Tuan-tuan. Okey, itu tuan-tuan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun. Ingat, sebenarnya selagi kamu akan mengetahui akibatnya, kesudahannya apabila seorang itu tuan-tuan ia melebih-lebih berbangga-bangga dalam hal dunia. Dan sememang pun tuan-tuan, Yahudi Nasrani mendakyahkan, mana tuan-tuan bawa terpengaruh kita ni supaya berlawan-lawan dalam hal dunia. Tuan-tuan, agama turuh kita tuan-tuan berlawan-lawan dalam hal akhirat. Tuan-tuan, agama kata fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan, dalam ketaatan, dalam tuan-tuan merebutkan pahala. Tapi tuan-tuan, Yahudi mempamer tuan-tuan, kita kena lawan-lawan dalam hal dunia. Tuan-tuan tengok, apabila berlaku dalam satu-satu hal tuan-tuan, manusia akan mempamer, menunjuk dalam kelebihan dunia, walaupun bentuk yang buat tu ibadat. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan, apabila nak semayang raya, apabila nak raya, tuan-tuan membangga-banggakan dari segi pakaian. Tuan-tuan, memang Islam anjur suruh pakai pakaian yang paling baik, bersih, cantik.
tapi tak mesti baru. Tapi kalau baru itu lebih baik. Tapi tuan-tuan membangga-banggakan baju jenama apa, trend mana, tuan-tuan, sampai tuan-tuan kena cari duit tuan-tuan nak pakai lagu ni, tuan-tuan. Tak boleh zaman lo ni tuan-tuan pakai, kita kena apa, sedandan kena pattern sekali, color sekali. Tuan-tuan, tuan-tuan, dunia terpengaruhi kita. Tuan-tuan, tu segi pakaian, segi rumah tangga pula tuan-tuan, raya kena tukar baru. Tuan-tuan, segi makan pula tuan-tuan, kuih raya. Nah, kita tak belilah kuih raya tunjuk-tunjuk 3-10. Kita ni satu balang, satu bekas ni 50-60 tu. Tuan-tuan, kalau lah itu lah tuan-tuan, Allah, nah, rosak tuan-tuan. Nah, nampak macam kebaikan, nampak macam ibadat, tapi apabila sifat mazmumah ada tuan-tuan, habis. Orang main ni nak tunjuk lansing tuan-tuan, nak tunjuk mangkuk pinggang tuan-tuan, nak tunjuk meja baru. Tuan-tuan, mangkuk pinggang tak salah, meja baru tak salah, tapi kalau nak tunjuk tu salah. Nah, meja hang cantik lah, tak ada lah, pattern ni baru sampai lah. Tu nah, baru sampai lah. Tu pun depa habaq kata ada dua saja, satu di Kedah, satu di Johor. Di Kedah aku beli. Tuan-tuan, ni contohnya. Itulah tuan-tuan merosakkan. Sebab tu Allah kata semua ni kamu akan tahu akibatnya apabila bangga-bangga, nunjuk-nunjuk, maka menyebabkan tuan-tuan akhirat dipersoalkan. Bahkan manusia apabila nak membangga menunjuk tuan-tuan, langgar hukum akal Allah dari segi membazir, dari segi nak memperolehi, kadang-kadang sampai tuan-tuan nah dapat cara yang tak betul. Summa, kemudian kalla, sememang pun, ingat-ingat, sebenarnya saufa ta'lamun, sememang pun kamu akan mengetahui akibat hujung jatuh kesudahan di akhirat nanti. Kalau tak taubat, kalau tak bersih, jawapannya gagal, pahala pun tak dapat, silap tak silap berdosa. Nah, kita dah rasa dapat pahala, kita dah rasa tuan-tuan buat kebajikan tuan-tuan. Nah, ni contoh baru habis, tu pun sebahagian tak habis ke, jamuan raya, open house. Tuan-tuan, jamu tu tak salah, tapi kalau jamu tu tujuan apa? Nah, tujuan syukur kerana Allah bagi tuan-tuan, kita pun nak jamu bagi orang makan, alhamdulillah. Tapi kalau tujuan tuan-tuan nak menunjuk-nunjukkan kerana kita ni kaya, kerana kita ni ada kuasa, kerana kita ni tuan-tuan ada kewangan, kerana kita ni tuan-tuan ada pangkat, maka tuan-tuan dah jadi sifat mazmumah. Nah, tu nampak tuan-tuan. Nah, nampak macam kebaikan, tapi tuan-tuan bukan kebaikan bila tak betul. Sebab tu tuan-tuan perlu dua benda. Selalu sebut tuan-tuan, segala kebaikan ibadat yang kita buat, satu menepati hukum syarak segi zahir, yang kedua mesti ikhlas, tak ada sifat-sifat mazmumah yang dilarang, dicela, dijauhi oleh hukum syaraknya. Sebab tu kata Nabi, nah tuan-tuan, nah Allah kata tuan-tuan, kalla law ta'lamuna ilman yakin. Nah, sebenarnya nah tuan-tuan, inilah bagi jawapan tuan-tuan orang yang duk pulun untuk pamir, riak, sum'ah, ujub, tuan-tuan, takabur, megah-megah. Allah kata, lau ta'lamu, kamu tahu tu bukan tahu biasa, tahu dengan tuan-tuan, nah sangat-sangat yakin bila akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan, kata Nabi, lau ta'lamu nama a'lamu la dahiktum qalila wala bakaitum kathira. Kalau hampa tahu semacam aku tahu, kalau hampa faham semacam aku faham, kalau hampa yakin semacam aku yakin, pasti kamu akan sedikit ketawa dan juga banyak menangis. Sedikit tak menyeronok tuan-tuan, lebih-lebih sampai lalai dengan Allah, kamu akan menangis banyak.
tuan-tuan, sebahagian kata selepas turun ayat ni tuan-tuan, ayat di belakang saya baca lain, di hujung saya tafsir sekali lagi. Memanglah tuan-tuan, kata-kata Nabi ini menepati ayat Al-Quran yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat tuan-tuan 83. Allah kata apa? Falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Hendaklah sekalian kamu banyak tuan-tuan, sedikit ketawa dan banyak menangis. Kenapa? Tahu balasan ganjaran ataupun tuan-tuan sesuatu yang kita akan memperolehi dengan sebab amalan yang kita buat. Tuan-tuan, apabila Allah sebut dalam surah An-Nisa, wa man ya'man su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Siapa-siapa buat amalan yang buruk, yang jahat, yang berdosa, yang langgar hukum ahkam Allah, maka semua dia akan dibalaskan. Tuan-tuan, kita ni sentiasa tuan-tuan terlaku kesilapan, kesalahan, dosa kecil, dosa besar, kesalahan dengan Allah, kesalahan dengan manusia, ada hari-hari. Maka apabila turun ayat tu tuan-tuan, sahabat salah seorangnya tuan-tuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah Allah nak balas semua, Allah. Pasal kita ni tuan-tuan sebut kata manusia tak terlepas daripada kesilapan dan kesalahan. Macam mana ni ya Rasulullah? Nabi pun kata, tuan-tuan, ghafarallahu laka ya Aba Bakrin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Maka tuan-tuan, Nabi kata lagi, tidakkah kamu hidup dunia ini seketika kamu sakit, seketika kamu demam, seketika sakit kepala, seketika kamu berfikir-fikir tentang sesuatu nak menguruskan kerja sampai sakit kepala, sampai risau, sampai tidak tak lena. Ada tak berlaku? Bukan kata ya. Itulah memberi makna Allah mengkafarah kesalahan orang beriman. Mana tuan-tuan Allah tuan-tuan balas tuan-tuan keburukan, kesilapan, kesalahan, dosa yang dilakukan oleh beriman itu dengan Allah uji dalam kehidupan dunia. Dia sabar tuan-tuan dan dia ikhtiar usaha untuk mengatasi apa yang dia hadapi, dan dia tak tinggal tuan-tuan kewajipan, kefarduan dia dengan Allah. Berarti dia dapat pahala dan dapat keampunan. Sebab tu Nabi kata, tuan-tuan orang beriman ni, sengok kalaulah dia berjalan tuan-tuan terkena, terpijak, tersangkut dengan duri, walaupun kena duri sikit pun Allah ampun kafarah. Apakah kalau ujian lebih besar pada tu? Hari ini sesemua, kemarin sakit kepala, kemarin dulunya sakit pinggang, bulan lepas tak boleh bangkit 2 hari. Contohlah ni tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan mengeluh. Tuan-tuan, jangan rasa kenapa jadi ke aku, tapi bagi rasa gembira kerana inilah Allah nak kafarah aku sebelum aku mati. Jadi kita tak ada tuan-tuan sifat nak marah. Jadi marah pasal tak faham kata apabila Allah uji kita ni tuan-tuan, Allah nak ampun kesalahan kita, pi akhirat bersih. Tak mau tuan-tuan pi akhirat duk sangkut lagi. Tapi janganlah minta Allah uji tuan-tuan. Nabi kata jangan kamu minta pada Allah untuk uji. Tapi kalau Allah uji suruh sabar. Lagi Allah uji banyak tuan-tuan, lagi kita tuan-tuan nak sabar, lagi keampunan kita lagi banyak diampun. Berat maka dosa lagi banyak diampun. Dan kita kena minta dengan Allah, kalau Allah nak uji, janganlah uji sampai tahap kita tuan-tuan gagal. Sehingga tuan-tuan kita main sifat tuan-tuan cemui sifat, tak boleh terima sifat kita tuan-tuan tengah ibadat, tak mau. Itulah yang kita dah baca dalam maksurat tuan-tuan. Yang kita dah baca tuan-tuan, janganlah kamu uji kami tuan-tuan seperti mana umat-umat dulu diuji, kemudian mereka tak mampu mengatasi. Kita dah baca tuan-tuan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullah. Perkataan la yukallifullah tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmin alaina. Hak tu yang saya nak. Rabbana wala tahmin alaina, ya Allah janganlah kamu beban, janganlah kamu uji kami, tuan-tuan, isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti mana ujian bebanan yang kamu pernah uji umat-umat dahulu tapi mereka gagal. Tak mau macam tu. Nak uji itu Allah dah habaq dunia ni tempat uji, tapi janganlah uji sampai kita tak lulus. Nah, sebab tu kita sebut Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah kamu uji sesuatu yang mana kami tak mampu mengatasi. Sebab tu tuan-tuan, Nabi baca pagi petang dan kita faham makna. Berarti tuan-tuan, apa saja kita hadapi dalam ujian kehidupan ni tuan-tuan, yakinlah insya-Allah kita dapat mengatasi sebab kita dah minta pada Allah. Dan Allah pun sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membeban tuan-tuan, Allah tak akan uji satu orang kecuali dia mampu mengatasi. Minta bagi Allah bagi sifat kesabaran dan bersungguh untuk mengatasinya insya-Allah. Maka tuan-tuan, Allah kata tuan-tuan, nah, Nabi kata kalaulah kamu tahu macam aku tahu, kamu akan sedikit ketawa. Nah, banyak tuan-tuan renung muhasabah. Tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, asbab turun ayat yang tuan-tuan setengah orang hafal, 10 ayat akhir surah Al Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, tuan-tuan, apabila turun ayat tu, Nabi tuan-tuan menangis-nangis. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan, Nabi menangis sampai tuan-tuan basah pipi, basah janggut, basah bumi. Sebut kata basah bumi itu nah apa kata? Nangis itu lama, panjang dan teresok-esok. Nah, pasal apa tuan-tuan? Nah, Nabi sangat-sangat gembira kerana ayat tu turun memberi makna tuan-tuan, Allah nak beri keampunan. Allah tuan-tuan, dalam tu ada doa banyak. Nah, tuan-tuan, apabila tuan-tuan, nah, Abu Hurairah, sebagian kata Bilal, sebagian kata Abu Hurairah, sebagian kata Aisyah, tengok Nabi menangis sampai begitu tuan-tuan, maka mereka kata, ya Rasulullah, kenapa menangis sampai tahap tu? Sampai kalau kita tuan-tuan pasal apa teruk sangat ni, kalau bahasa kita lah. Maka Nabi kata, afala akuna abdan syakuran, salahkah aku nak jadi hamba yang syukur? Kerana aku seronok gembira dengan Allah, sebab itulah aku menangis, sebab itulah aku semayang panjang. Dan hadis itu juga kait dengan Nabi semayang panjang tuan-tuan, berdiri sampai kaki bengkak, kaki pecah, tanda kata panjang berdiri tuan-tuan, lamanya. Itu tuan-tuan, kalaulah Allah bagi faham apa yang Nabi faham. Nah, dan tuan-tuan, Allah kata la tarawunnal jahim, sememang pun kamu akan diperlihatkan neraka jahim. Itu neraka jahanam. Siapa ni tuan-tuan? Orang yang gagal. Tuan-tuan, di akhirat nanti apabila seorang tu gagal, sebelum dia masuk neraka, Allah akan memperlihatkan neraka. Bahkan tuan-tuan, wap-wap kesan-kesan api neraka dah kena pada mereka. Tuan-tuan, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu zikra. Hari itu Allah mempamerkan, membentang, tunjuk azab ataupun tuan-tuan api neraka. Tuan-tuan, sedahsyat-dahsyat api, kekuatan api di dunia ini tuan-tuan, barulah satu cebisan daripada 70 kali ganda api di neraka. Nah, api dunia paling kuat, campur semua bagi jadi satu. Lepas tu tuan-tuan, nak banding dengan api neraka, baru 1/70. Kerana api neraka sudah dinyala mula-mula cipta sampai ke sekarang, tak pernah padam. Tuan-tuan, sebab tu orang yang kufur, orang yang akan ke neraka, bangkit-bangkit mereka dah terkena wap kepanasan sehingga muka mereka tuan-tuan jadi gelap.
dengan sebab kepanasan itu dan juga dengan sebab maksiat kekufuran yang ada pada mereka. Dan tuan-tuan tadi tentang mengetahui sangat yakin bila ni akhirat. Yang kedua tuan-tuan kata nampak neraka ni tuan-tuan juga summa la tarawna ainal yakin. Dan sememang pun kamu akan nampak itu dengan ainal yakin, mata kepala sendiri. Mana hari itu tak ada siapa tuan-tuan tak percaya kata mati akan dibangkit semula. Siapa pun tuan-tuan tak akan percaya dah hari itu, memang akan yakin. Kata tuan-tuan, orang beriman, orang Islam sahaja akan berjaya. Orang yang takwa saja yang berjaya. Tuan-tuan, orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, tak kira dah tuan-tuan, hari itu semua dah yakin. Tak yakin macam mana? Satu dah nampak, tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, tak yakin macam mana tuan-tuan? Bangun hal keadaan tak berpakaian, tak berkasut, tak berkhutan. Semua yang duk bangga-bangga tadi tak ada. Tuan-tuan, orang duk bangga dengan kekayaan, duk bangga dengan tuan-tuan tubuh badan cantik lawa, tu macam-macam tuan-tuan. Orang duk bangga tuan-tuan dengan peminat pengikut ramai. Orang duk bangga tuan-tuan dengan kekayaan. Maka tuan-tuan hari itu Allah buang semua. Maka hari itu tuan-tuan manusia dah yakin dan pasti. Maka tuan-tuan hari itulah manusia tak ada seorang pun dusta hari kiamat. Tetapi keyakinan, kepercayaan tuan-tuan hari itu tak diterima. Sebab tu tuan-tuan Allah kata wa anna lahu zikra. Bagaimanakah nak manfaat peringatan ataupun tuan-tuan teringat tersedaknya seseorang itu bila di akhirat nanti. Oleh kerana itu tuan-tuan, hujung surah ni Allah kata ingat summa, kemudian latus alun, sememang pun kamu semua, saya, tuan-tuan, puan-puan, tak kira siapa-siapa, yauma izin, pada hari itu, ini hari kiamat, selepas dibangkitkan tuan-tuan, anin na'im, akan ditanya semua segala nikmat yang kita pernah dapat ataupun menikmati. Allah, tuan-tuan, satu hadis Nabi kata salah satu nikmat mula-mula akan ditanya tuan-tuan ayak sejuk. Salah satu hadis sebut tuan-tuan kan kita boleh minum ayak sejuk tuan-tuan. Allah, kena panas-panas lah tuan-tuan, masya-Allah. Ayak sejuk pula ada manis-manis sikit. Allah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, nikmat semua akan tanya. Tuan-tuan, ada satu kisah tentang Nabi, masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, satu hari kata Abdullah bin Abbas, kata dia dengar dia dengar Umar Al-Khattab cerita. Tuan-tuan, satu hari Nabi keluar daripada rumah pada waktu zuhur. Mana waktu tuan-tuan lepas zuhur panas terik. Maka tuan-tuan, aku pun keluar. Aku tengok-tengok tuan-tuan. Mula-mula tuan-tuan Nabi keluar dulu. Tuan-tuan, kalau musim panas, orang Arab ni tak keluar rumah dah. Sebab tu tuan-tuan, kawasan yang panas, terutama orang Arab ni, apa musim panas tuan-tuan, mereka cuti, sekolah cuti. Dan sehari tak kerja. Jadi tuan-tuan, malam orang akan keluar, pasal malam akan sejuk. Maka tuan-tuan tengok satu hari Nabi keluar pada rumah masa panas terik. Tuan-tuan, zaman Nabi mana ada aircon, mana ada kipas tuan-tuan, 1400 tahun dah tuan-tuan, apabila Nabi keluar, duk seketika Abu Bakar keluar juga. Apabila Abu Bakar keluar, tengok Nabi ada dah kat luar. Orang tak ada siapa keluar ni, semua duduk dalam rumah. Maka tuan-tuan, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kenapa keluar panas-panas ni? Nabi tanya balik, yang hang keluar tu pasal apa? Tuan-tuan, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, saya keluar ni lapang. Kan kita tuan-tuan, kalau duduk dalam rumah duduk lapang, duduk fikir, lagi lapang. Dia kena buat benda yang tak berkaitan, dia tak fikir, dia hilanglah lapang tu.
Lepas tu Abu Bakar tanya, tu yang Rasulullah keluar pasal apa? Saya keluar ni pasal lapar. Rasulullah kata, aku pun lapar juga. Dua orang lapar. Dan tengok tuan-tuan, duduk seketika tuan-tuan, Umar keluar. Umar keluar tengok ada dua orang kat luar tu, siapa? Nabi dengan Abu Bakar. Umar kata, ya Rasulullah, ya Abu Bakrin, pasal apa hampa berdua ni keluar? Panas-panas ni. Nah, orang tak keluar musim ni. Dua orang tu tanya balik ke Umar, lepas tu hang keluar pasal apa? Yang hang tanya kami, hang tu pasal apa? Umar kata, aku ni lapar. Nah, Nabi Abu Bakar kata, kalau hang lapar, kami berdua pun lapar. Tiga orang ni lapar. Mana tak makan lagi. Sama ada pagi sampai ke tengah ataupun pada kemarin, tak tahulah tuan-tuan, nak disebut di situ. Mana tiga orang ni kelaparan. Musim panah. Allah, tuan-tuan. Maka Nabi kata, jom kita pergi ziarah sahabat kita orang Ansar. Tuan-tuan, orang Ansar ni tak ada pun tuan-tuan, kerma ada. Macam orang kampung lah tuan-tuan. Tak ada pun tuan-tuan, pucuk ubi ada. Tak ada pun tuan-tuan, beras ada sekat nak tanak buat nasi lemak tuan-tuan, boleh lah. Telur itik, telur ayam ada. Orang Banak ni kalau tak ada, pergilah tuan-tuan. Kalau tak ada cucuk tanam, tak ada tuan-tuan, belur ayam, belur itik, tak ada, habis lah. Tak ada semua lah kita ni kalau tak ada. Maka tuan-tuan, pipi bagi salam, tuan-tuan, isteri bagi orang satu keluar mai tengok, ya Allah, tetamu hebat datang 3 orang. Sebab apa? Tu orang nombor 1, 2, 3. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nabi kata, mana abang kamu? Abang duduk kat belakang, duduk buat urusan kebun. Dia pun pergi abang, kata Nabi mai, ya Allah, tuan-tuan, sahabat Ansar tengok, Masya Allah, jemput masuk. Nabi Abu Bakar, Umar masuk, duduk sat. Dia pun pergi belakang rumah tuan-tuan, naik ke rumah. Punya seronok nak layan Nabi tuan-tuan, ambil 3 jenis kurma. Tu. Batu memang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang yang ada kebun ni tuan-tuan, kalau kita pergi, dia akan seronok, dia akan layan kita, bagi makanan kebun dia tuan-tuan, hot special. Tuan-tuan tengok musim kebun, musim raya dah ni tuan-tuan. Tak usah pergi ziarah orang menega kedekut. Kena pergi ziarah tu, beradik-beradik kawan yang ada kebun tu tuan-tuan, bukan sekat makan, bawa balik lagi. Tuan-tuan, maka tuan-tuan dia pun ambil kurma muda, kurma rutab, kurma tamar. Tuan-tuan, angkat 3 bagi kat Nabi dan Abu Bakar, Umar makan. Sila-sila jemput makan. Lepas tu tuan-tuan, dia pun ambil pisau. Nabi kata jangan sembelih ibu yang ada anak tu. Nabi tahu dah dia ambil pisau tu apa? Nak sembelih kambing . Nabi kata jangan sembelih ada anaknya. Nabi pesan. Dia pun tuan-tuan masuk, dah angkat bagi Nabi makan buah dah tuan-tuan. Dia pun masuk huli roti bagi bini dia, huli roti. Dia pun sembelih kambing, masak apa semua, idang kat Nabi makan. Makanlah 3 orang ni tuan-tuan. Tadi lapang. Ni kenyang, makanan special. Kalau kita pun tuan-tuan, ustaz mai mesti special punya. Tuan-tuan, tok guru mai tuan-tuan, Allah seronok. Orang tak angkat lah tuan-tuan, ekor ikan mesti kepala ikannya. Tuan-tuan, ni contoh saja tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Nabi makan, tengah-tengah duk makan. Ni tuan-tuan, tengah-tengah duk makan seronok ni. Tengok-tengok Nabi kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, tadi kita 3 orang ni lapar. Sekarang Alhamdulillah Allah bagi kenyang. Dan ingat wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang kita makan hari ni Allah akan tanya. Maka Nabi pun baca ayat Al-Quran yang kita baca tadi, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang kita makan hari ni, yang diidangkan oleh sahabat kita, kurma 3 jenis, roti, cicah, gulai kambing. Katalah tuan-tuan, Allah akan tanya. Apakah kalau lebih pada tuan-tuan, lebih pada tu, masak sendiri tuan-tuan, yang membazirlah Allah tuan-tuan. Ni tuan-tuan nak berlaku kat kita kurban. Apabila kita dapat tuan-tuan daging kurban ataupun kita kurban daging tu tuan-tuan, kadang-kadang masa kurban kita membazir dalam makan bab kurban.
Nah, obeh buat sup tulang tu tuan-tuan, nah, isi sikit-sikit, tak heran lah pasal apa, banyak lagi tu. Ni nak jadi kat kita ni tuan-tuan. Allah tanya. Nah, Allah tuan-tuan lebih lagi sikit tuan-tuan, ada 4, 5, 6 ketul sebenarnya boleh makan tuan-tuan, tapi dah ambil banyak, buang tuan sampah tuan-tuan. Pasal apa? Free. Kata lah tuan-tuan. Nah, betul tuan-tuan, Allah tanya. Tuan-tuan setitik air sejuk pun tanya, apakah kalau daging 3 ketul lagi nilai? Ni nak kena jaga tuan-tuan ketika daging kurban ni. Nah, betul tuan-tuan. Nah, segala nikmat yang kita pernah menikmati semua akan ditanya. Dan tuan-tuan, selepas dah turun ayat ni, sebahagian kata Nabi banyak puasa dan Nabi hanya tuan-tuan hanya makan 2 benda yang hitam, iaitu tuan-tuan kurma dan air sejuk. Hak lain tu Nabi perkurang. Tengok kita lepas ni nak perkurang kan nak tambah. Dan tuan-tuan, satu hadis lagi saya nak Nabi tuan-tuan, nah masuk waktu dah. Kata Nabi, tuan-tuan, nikmatan maghbuna fihi ma kasirun minan nas. 2 nikmat kebanyakan manusia tidak menghargai. Tuan-tuan, buat lebih kurang dan tuan-tuan lepas peluang nikmat itu begitu sahaja, tak manfaat sepenuhnya. Apa tuan-tuan? Ni pun berlaku kat kita. Satu tuan-tuan, as-sihhatu wal firaru. Satu kesihatan. Masa sehat tu tuan-tuan, kita duk pulun tuan-tuan dalam hal apa? Nah, masa mata cerah, masa tuan-tuan, nah pinggang tak sakit, lutut tak sakit. Boh nah. Tuan-tuan, masa telinga tu tuan-tuan dengar di jauh. Masa tu duk guna untuk apa? Tuan-tuan, nak kena jawab ni akhirat. Nah, masa berjalan boleh banyak tu berjalan pi mana? Tuan-tuan, masa mata cerah tu tuan-tuan duk tengok apa banyak? Kesihatan yang Allah bagi ni tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, salah satu Allah tanya esok, masa muda buat apa? Pasal apa? Masa muda tu sihat. Nah, boleh berlari main bola tuan-tuan. Tuan-tuan, 45 minit tu masa tu. Nah, tapi masa tu tak boleh nak main semayang tarawih masa tu. Tak tahulah siapa ni tuan-tuan, 7 lah tuan-tuan. Nah, masa tu boleh buat kerja tuan-tuan, Allah tuan-tuan. Maka Allah tanya, kenapa kesihatan yang dibagi itu tuan-tuan tak digunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat? Bukan dunia semata-mata. Satu. Yang kedua tuan-tuan, masa lapang, masa kosong tuan-tuan. Allah tanya tuan-tuan. Sebenarnya 5 soalan kita akan ditanya dalam bab masa ni tuan-tuan. Ketika kita tuan-tuan lapang, nah sebelum sibuk. Ketika kita tuan-tuan sehat sebelum sakit. Ketika muda sebelum tua tuan-tuan. Ketika kita ni tuan-tuan hidup sebelum mati. Tapi sini Nabi sebut 2 benda yang kita tergagan. Sebenarnya 2 benda merangkumi soalan hadis ni. Nah, masa lapang kita. Batu hadis ni pula tuan-tuan, sebenarnya sambung kait balik dengan hadis saya sebut tadi. Apabila Ramadan ni lanjut tuan-tuan, manusia akan terbagi 2. Satu, pulun bersungguh-sungguh tuan-tuan dalam hal ibadat kerana dia rasa dah dulu terabai. Satu lagi tuan-tuan, dia masih terpengaruhi dengan hal dunia walaupun umur dah lanjut. Sedangkan tuan-tuan dulu setengah orang bagi alasan, saya ni dulu sibuk bela anak, tuan-tuan sibuk cari duit untuk tuan-tuan biayai anak masuk sekolah, masuk universiti. Saya kerja, lah ni pencin. Ni nak kena kat orang pencin lah ni. Bila pencin tuan-tuan, masa lapang banyak. Maka masa lapang tu penuhi dengan apa? Kah habis kosong macam tu lah tuan-tuan. Nah, kalau zaman dulu tengok paper pagi, tengah hari, petang, duduk atas kerusi malah tu zaman dulu. Masa tak ada apa tuan-tuan, tak ada Facebook lagi, tak ada internet lagi tuan-tuan zaman dulu. Tu orang pencin, kerja orang pencin bersembang mengapu di kedai. Bukan tuan-tuan lah, orang lain tak tahu siapa orang ni tuan-tuan. Duk 4-5 orang geng pencin tu tuan-tuan. Dah pencin tak tahu nak buat apa, duit masuk setiap bulan. Tuan-tuan,
makan roti canai tuan-tuan, nah teh tarik segelas pukul 8 sampai pukul 10. Tak tahu siapa tu nah. Jangan marah saya ni nah. Tuan-tuan dah pincin. Kalau tak pincin dia buat kerja, tuan-tuan. Nah. Minum di rumah tuan-tuan tak boleh pasal apa? Orang perempuan buat tak sedap. Boh kita teruk Pergilah jumpa geng tuan-tuan, kedai roti tuan-tuan. Lepas tu bersembang makan tuan-tuan roti canai tuan-tuan, teh tarik. Silap tak silap orang bayar pula dah. Tapi kalau boleh main mengaji 8 sampai 10, ini payah lah. Nah. Terutama orang lelaki kena lagi. Nah. Tuan-tuan nak cari tuan-tuan pincin buat kuliah 2 hari lelaki, payah jumpa. Nah, tapi orang perempuan masya-Allah tuan-tuan. Nah. Selalu saya sebut ni payah taklah tuan-tuan. Tu pun alhamdulillah orang perempuan memang mengaji tuan-tuan. Nah. Kuliah 2 hari kebanyakan perempuan 90%. Jarang jumpa kuliah 2 orang lelaki. Ni masa lapang tuan-tuan. Nah, tak sah tengok orang kiri kanan, tengok diri kita lah. Tapi semua orang alhamdulillah masa lapang lah tuan-tuan dia penuhi. Walaupun masjid surah tidak anjur tuan-tuan kuliah 2 hari untuk orang lelaki, sebab apa? Kebanyakan orang perempuan. Nah, ada kuliah dia campur lelaki perempuan. Dia duduk di rumah tuan-tuan, dia dengar tazkirah melalui tuan-tuan apa orang panggil apa? Nah, Google Meet, boleh online, tuan-tuan. Setengah orang baca Al-Quran, maka tuan-tuan penuhilah. Kerana Nabi sebut 2 nikmat yang kebahagiaan besar di kalangan manusia, tuan-tuan, biarkan begitu saja habis. Walhan sedangkan apabila seorang itu gagal di akhirat nanti, jangan kata tuan-tuan masa lapang, masa 2 minit, sesaat pun nilai tuan-tuan amat besar di akhirat. Jadi tuan-tuan, begitulah, saya tak panjangkan. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarah malam ni dapat manfaat dan memperbaiki hati kita, amalan kita, lebih-lebih lagi kita ni tuan-tuan pada mengujung tuan-tuan. Kalau tengok ni tuan-tuan, saya tuan-tuan pun tak lama lah. Kalau dah umur 40 ke atas ni tuan-tuan, bukan lama lah. Nak jumpa dengan Allah, cuma duk tunggu tak tahu bila. Jadi sama-samalah tuan-tuan kita faatkan apa yang Allah masih bagi kita kurnia nikmat yang kita sedang menikmati, tak kiralah kesihatan ke, masa ke, tuan-tuan, kelapangan ke. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat berjaya bersama di akhirat nanti. InsyaAllah kalau tak ada apa, bulan depan kita masuk surah Al-Qari'ah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم تقبل منا دعانا وقراءتنا وتلاوة القرآن وتعليمنا وصيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وتقبل الله.